Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perpaduan. Berita Wilayah edisi Ahad 11 Disember 2022 membawakan laporan terkini seluruh negara. Saya Sahih Samsudin. Kita ikuti paparan utama petang ini. Elaun Ketua Kampung dan Ketua Masyarakat di Johor naik. Jumlah penduduk terjejas banjir meningkat. Lintas langsung dari Sarawak, Sabah dan Kedah mengisi paparan hari ini. Terus setia sejam bersama Berita Wilayah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu karya-karya besar ditelaah golongan muda masa kini. Tegasnya, budaya membaca boleh melawan kebebalan dan mencambah daya fikir yang kritis. Perkara berkenaan dinyatakan Perdana Menteri menerusi hantaran di Facebook. Beliau turut mengucapkan terima kasih kepada kartunis terkenal tanah air, Datuk Muhammad Nur Khalid atau lebih dikenali sebagai Lat, yang menghasilkan karya memaparkan masyarakat berbilang bangsa membaca buku pelbagai tokoh di ruang pejabat Anwar Ibrahim. Lukisan tanpa dialog itu memaparkan 5 individu membaca buku tokoh pemikir besar dunia berkaitan Socrates, Confucius, Abul Fath, Al-Busti dan Lauzi. Belanjawan Johor 2023 berjumlah 1.731 bilion ringgit diluluskan. Ia mendapat sokongan sebulat suara 40 ahli Dewan Negeri. Belanjawan itu merupakan belanjawan lebihan 2.44 juta ringgit. Selepas 2 tahun berturut-turut merekodkan belanjawan defisit pada tahun 2021 dan 2022. Kali terakhir Johor merekodkan belanjawan lebihan adalah pada tahun 2020 yang menyaksikan lebihan sebanyak 2.36 juta ringgit untuk tahun ke-10 berturut-turut. Belanjawan bertemakan Maju Johor, Makmur bersama rakyat. Itu dibentangkan Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi 1 Disember lalu. Ketika pembentangan, beliau mengumumkan negeri itu diunjurkan mengutip hasil 1.734 bilion ringgit. Manakala perbelanjaan dianggar berjumlah 1.731 bilion ringgit. Berita baik buat Ketua Kampung dan Ketua Masyarakat di Johor. Kerajaan negeri setuju menaikkan allowance mereka kepada RM1,200 sebulan. Menurut Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi, kenaikan RM300 itu dibuat bagi menghargai sumbangan mereka dalam memberi perkhidmatan kepada masyarakat setempat. Kerajaan negeri juga berharap agar kerajaan persekutuan akan turut menyambut baik inisiatif Murni ini. Seterusnya menambah sekurang-kurangnya RM300 lagi sebulan, bagi menjadikan allowance mereka RM1,500 sebulan. Carangan untuk mengkaji semula allowance ahli Dewan Negeri akan turut dipertimbang selepas keadaan ekonomi dan hasil negeri pulih. Dato' On mengumumkan perkara itu pada persidangan Dewan Negeri Johor di Iskandar Puteri. Kali terakhir allowance Ketua Kampung dan Ketua Masyarakat dinaikkan adalah pada tahun 2019. Datuk Speaker, bagi maksud bekalan Kerajaan Johor melalui Jabatan Agama Islam Negeri akan melaksanakan caruman Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso kepada 5,484 orang Bilal dan Noja Masjid, imam serta Bilal Surau dan penggerak masjid dan surau bermula tahun hadapan. Usaha itu juga akan diperluas kepada seramai 1,733 guru-guru Al-Quran di seluruh Johor. Exco Hal Ehwal Agama Islam Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata, usaha itu kini sedang dipertingkat dokumentasi termasuk mendaftarkan mereka yang terlibat di bawah Jabatan Agama Islam Negeri.
Jadi kalau kita perasan ni, sebelum ni rupanya Imam Bilal kita ni kalau pergi masjid buka surau semua tu mereka lillahi ta'ala. Jadi kita, kosong secara kebajikan mereka. Tapi saya percaya inilah penambahbaikan segera yang kita perasan dan mesti diutamakan. Bahkan saya percaya dia memberi kesan kewangan yang tidaklah terlalu tinggi, tapi kesan baiknya melebar kepada semua. Dalam pada itu, beliau memaklumkan sebanyak 6.13 juta ringgit diperuntukkan Majlis Agama Islam Negeri Johor dan 6.5 juta ringgit daripada kerajaan negeri bagi pembayaran allowance imam, Bilal dan Noja. Manakala Jabatan Kemajuan Islam JAKIM memperuntukkan 14.8 juta ringgit tahun ini untuk dibayar kepada Imam 1 dan Imam 2 masjid seluruh Johor. Hari ini merupakan hari ketiga 382 penduduk di Kampung Batu Kapur dan Kampung Sungai Buloh Temerloh Pahang dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS. Mereka yang terdiri daripada 115 keluarga itu telah dipindahkan ke Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Semantan. Laporan lanjut mengenai perkembangan banjir di sana bersama wartawan Ayu Norehan Saleh. Silakan. Baik, terima kasih. Saya kini berada di Kampung Batu Kapur, Mentakap Temerloh Pahang bagi meninjau keadaan banjir di kampung ini. Dan untuk perkembangan lanjut bersama saya ketika ini ialah penduduk kampung, Makcik Yazi Samad. Apa khabar Makcik? Baik. Okay. Makcik, saya difahamkan hari ini adalah hari ketiga Makcik sekeluarga dipindahkan ke PPS. Mungkin Makcik ceritakan hari ni pulang, saya dengarnya pulang untuk kemas rumah ya? Kemas rumah, tengok anak cucu. Lepas tu baliklah ke PPS punya. Tidur kat sana. Masuk hari ni ketiga. Okey. Kenapa Makcik balik ke rumah ni? Sebab tengok barang-barang tak bawa keluar. Semua ada kat rumah lagi. Barang elektrik berampun semua kan. Sayang pula tengok kan kalau biarkan macam tu kot takut banjir besar lagi. Habis. Nantilah sudah habis. Itu pasal selalu tengok ulang-ulang lah. Tengok sekejap, tengok sekejap tu balik sana. Saya difahamkan jika air sungai di Rauk masih lagi tidak surut, Kampung Batu Kapur juga akan diterkami banjir. Boleh Makcik ceritakan tak? Ya, kalau sana kan air sana macam karak, lancam, bentur. Kalau lepas diturun kemari tau. Diturun kat sini, jawab makin terkelang lama. Habislah. Habis macam banjir yang telah sudah. Macam itulah. Paling macam tahun-tahun lepas sebelum ini, mungkin Makcik boleh ceritakan keadaan banjir di rumah Makcik ni lah. Tahun yang sudah, tahun yang lepas ya. Serap saya lah. Sebab barang tak dapat semua, tak dapat selamat. Banjir pun air cepat naik. Tahun ini kurang sikit. Sekali ni kurang sikit naik. Yang sudah cepat naik tak habis semua barang. Tapi nasiblah ada orang bantuan kan. Ada orang bagilah, makan memang mewah. Macam katil, tilang, orang bagilah. Adalah sumbangan. Masalah bantuan, tak ada masalah. Okey. Macam duduk kat PH kan, makan mewah. Makan sedap-sedap mereka makan, masak dia. Itu pasal kira tak ada masalah lah kalau apa. Sebab Makcik selalu banjir, memang ada banjir lah. Dah sini dah dekat 40 tahun dia duduk. Air raya kadang-kadang banjir. Dia nak nyambut puasa kadang banjir. Macam itulah. Memang berkata rumah di sungai kan. Dia terima je lah. Reda je lah kata orang. Rumah lain tak ada. Terpaksa lah. Itu je lah. Macam Makcik kan setiap tahun memang Makcik bila hari hujan je memang Makcik dah bersedia lah. Ya. Memang dah ada. Tinggi duduk. Memang dah ketol. Tu kali hujan tak berhenti kan. Hujan saja apa tu. Tu naik sungai kan mula dah risau. Awak badan tak bersihat. Makcik sakit hati ada berparu tak elok. Kadang kalau naik air kau garuk air ketong badan. Dia tak boleh sejuk. Air sejuk sikit. Tu yang Makcik nak pindah ni tak tahan kata. Sebab selalu sangat dengan banjir ni. Berkata setahun 2 kali. Tahun lepas kan 2 kali, bulan 12, bulan 1. 2 kali banjir. Tapi tahun ni yang paling besar banjir. Sebelum ni. Bulan 1. Itu memang tak boleh cakap lah. Tak boleh bayang. Ingat lagi macam dulu. Menangis. Itu je lah.
Baik, terima kasih Encik Yazid. Baik, itu saja perkembangan ataupun perkongsian dari Mentakap Temerloh Pahang. Kembali ke studio, silakan. Terima kasih Ayu. 685 orang, itu angka terkini penduduk terjejas banjir di Kelantan yang menunjukkan peningkatan berbanding tengah hari tadi. Kesemua mereka terdiri daripada 228 keluarga yang ditempatkan di 4 PPS yang diaktifkan di Jajahan Pasir Mas. Untuk perkembangannya, kita terus bersama wartawan Nur Alia Ramli di lokasi. Baik, terima kasih Angkasa Puri. Ketika ini saya berada di PPS SK Gual Periuk Rantau Panjang yang merupakan salah satu PPS yang diaktifkan di daerah Pasir Mas ini, di mana di negeri Kelantan ini saya difahamkan jumlah penduduk terjejas banjir terus menunjukkan peningkatan sejak tengah hari tadi, dan untuk itu kita terus bersama pengarah bomba dan penyelamat JBPM Negeri Kelantan, penolong Pesuruhjaya Bomba Zainal Mandas. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, tuan, mungkin boleh sedikit berkongsikan mengenai perkembangan terkini banjir di negeri Kelantan ni, tuan. Okey, untuk negeri Kelantan terutamanya di Rantau Panjang memang air itu meningkat. Ini susulan daripada air itu melimpah daripada kuasa yang tinggi, Gua Musang, Jeli dan Kolokrai, dan dia akan melimpah ke Rantau Panjang. Jadi di Rantau Panjang ni kita memang dah siap siaga untuk buat pemindahan. Jadi berlaku peningkatan sejak tengah hari lagi dah. Jadi kita mengharapkan keadaan sekarang ni akan akan menurun. Tapi namun demikian kita dengan kita punya tim anggota bomba dan juga pasukan APM bekerjasama untuk buat pemindahan daripada tadi pagi sehinggalah hari ini. Kita ada buat pemindahan mangsa banjir di kawasan Kampung Kusa. Dan operasi ini melibatkan difahamkan 8 keluarga dan kita buat pemindahan di pusat pemindahan di SK Gual Periuk. Jadi kita akan buat operasi daripada pagi, tengah hari dan sehinggalah patu malam kita buat. Dan peningkatan pemindahan mangsa ni memang akan bertambah. Itu. Mungkin tuan ada sedikit nasihat supaya penduduk di kawasan berisiko ni berpindah lebih awal kalau melihat cuaca yang tidak elok, tuan. Ya, memang kita harapkan begitu supaya masyarakat di kawasan Rantau Panjang, spesialnya yang di Kampung Kampung Kusa ni dan lain-lain tempat, supaya berpindah awal. Jangan tunggu pihak agensi yang penyelamat ni datang ke sana. Dan kita walaupun demikian kita dah tahu dah, masyarakat di sini pun dah orang kata dia berpengalaman untuk buat pindah sendiri. Jadi kita tiada masalah untuk kerjasama dengan masyarakat di kampung ni. Tuan, terima kasih atas perkongsian itu tadi. Baik, saya kira setakat itu dulu perkongsian perkembangan terkini banjir di negeri Kelantan ini. Kembali ke rakan setugas di Angkasa Puri. Terima kasih Nur Alia. Seterusnya, bagi mendapatkan perkembangan cuaca semasa, kita bersama pegawai Met Malaysia Nur Sazlinda Hanif. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan cuaca pada hari ini dengan melihat paparan gema radar pada ketika ini. Dilihat tinjauan cuaca semasa menunjukkan keadaan hujan berserta ribut petir di hampir keseluruhan negeri di semenanjung Malaysia kecuali di negeri Kedah. Keadaan hujan dilihat lebih tertumpu di pantai timur iaitu di negeri Kelantan, Terengganu dan juga negeri Pahang, juga turut melibatkan di hampir kebanyakan tempat di negeri Johor. Keadaan hujan di bahagian pantai timur ini dijangkakan boleh berlarutan sehingga ke malam nanti. Keadaan hujan juga turut dilihat di satu dua tempat melibatkan negeri-negeri di pantai barat iaitu di negeri Perak, di kawasan pedalaman negeri Pahang dan juga di perairan dan pedalaman negeri Selangor, juga turut meliputi di sekitar negeri Sembilan dan juga Melaka. Keadaan hujan di negeri-negeri di pantai barat ini kita jangkakan boleh berlarutan sehingga ke lewat petang nanti. Baik, seterusnya kita lihat pula keadaan cuaca di sebelah Malaysia Timur. Alhamdulillah, keadaan cuaca yang cerah dilihat pada ketika ini di kedua-dua buah negeri dan dilihat keadaan hujan mula terbentuk di sekitar perairan negeri Sarawak, terutamanya di bahagian Sarike, Sibu, Betong dan juga Bintulu. Dan keadaan hujan ini kita jangkakan boleh berlarutan dalam tempoh masa 1 hingga 2 jam sahaja lagi.
Baik, seterusnya kita lihat pula kepada ramalan cuaca di sebelah malam. Met Malaysia menjangkakan untuk keadaan hujan berserta ribut petir masih lagi boleh berlaku melibatkan kawasan di sekitar tengah semenanjung Malaysia, iaitu melibatkan kawasan pedalaman negeri Pahang dan juga di negeri Perak, Selangor dan juga sedikit di negeri Sembilan. Hujan juga turut dijangkakan boleh berlaku di bahagian utara melibatkan negeri Perlis, Kedah dan juga di negeri Kelantan. Juga hujan turut dijangka masih lagi boleh memasuki di bahagian perairan negeri Terengganu. Manakala bagi negeri di sebelah Malaysia Timur pula dijangkakan untuk keadaan hujan masih lagi boleh terbentuk di bahagian pedalaman negeri Sarawak. Namun di lain-lain tempat termasuk di negeri Sabah kita jangkakan untuk keadaan cuaca cerah pada malam nanti. Menjelang keesokan paginya keadaan hujan dijangka boleh berlaku di sekitar perairan negeri Sarawak dan juga negeri Sabah. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca daripada Met Malaysia buat masa kini. Sebelum kita berpisah, kita lihat dulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Linda Hanif, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi. Monsun Timur Laut ketika ini turut mendatangkan kebimbangan kepada penduduk di pesisir pantai. Mereka mendakwa kebanyakan pantai di Terengganu kini terdedah dengan hakisan. Perinciannya bersama Azrul Faizal Jusoh. Azrul, silakan. Silakan Azrul. Baik, terima kasih Sahi, dan inilah situasi sebenar yang boleh anda saksikan di Terengganu masih lagi dengan mendung dan hujan kala-kala lebat, kala-kala tidak lebat, dan juga yang pastinya untuk waktu ini kedudukan situasi banjir Terengganu ini ada sedikit penurunan di Terengganu, iaitu pada sebelah tengah hari tadi seramai 570 orang tempatkan di PPS, namun kini ada sedikit penurunan kepada 546 orang dan hanya tinggal 4 daerah sahaja lagi yang masih lagi banjir dan hanya tinggal 7 PPS melibatkan 137 keluarga. Dan untuk makluman juga untuk waktu ini para penduduk di sekitar pesisir pantai dinasihatkan berhati-hati dan sentiasa memberikan tumpuan kerana ada kawasan-kawasan yang tertentu yang terkesan dengan ombak besar akibat daripada fenomena air pasang besar, dan ini memberikan sekaligus kesan kepada pesisir pantai ini dengan hakisan yang agak teruk. Dan untuk itu juga penduduk diingatkan oleh pihak berkuasa agar sentiasa memantau terutama pada sebelah malam untuk sebarang perubahan. Jika ada keperluan untuk berpindah, mereka akan diharapkan akan terus menghubungi pihak berkuasa, dan itu antara yang diberikan tumpuan. Apapun untuk waktu ini hujan masih lagi diberi ataupun cuaca masih lagi diberikan tumpuan untuk sehingga ke malam ini kerana mereka menjangkakan akan berlaku hujan lebat pada malam ini. Apapun untuk itu, sekian untuk perkembangan waktu ini. Kita kembali semua bersama Sahi di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Azrul.
Seterusnya, kita berlintas langsung ke Kedah. Antara fokus memperkasakan komuniti hadapi bencana alam dan banjir. Perinciannya bersama Siti Zaida Osman. Silakan. Mempertingkatkan kesiapsiagaan, mengukuhkan daya tahan dan memperkasakan komuniti setempat menghadapi bahaya bencana alam baru yang tidak dijangka. Program pengurusan risiko bencana geologi berasaskan komuniti berimpak tinggi CBDRM itu kini diperluaskan kepada komuniti Kampung Iboi Kupang Baling yang terkesan akibat fenomena banjir dan kepala air Julai lalu. Program kali keempat anjuran Kementerian Tenaga dan Sumber Asli itu diadakan di kawasan tadahan Sungai Kupang Baling. Pengarah Jabatan Mineral dan Geosains JMJ Negeri Kedah Perlis dan Pulau Pinang, Azizan Ali berkata, program bagi memastikan tahap keselamatan pengunjung dan membuat penilaian risiko yang bakal memberi ancaman kepada komuniti setempat di kawasan hilir Taman Eko Rimba atau TER. Jadi kita mengharapkan 30 orang komuniti ibu yang hadir pada hari ini dapat mengambil manfaat daripada program yang kita buat dan kita jalankan pada hari ini. Pengisian program kali ini dijalankan? Ya, program pengisian secara ringkasnya kita kata kita memperkenalkan pengenalan apa itu sebenarnya bencana geologi dan juga bagaimana keadaan bencana itu boleh berlaku semua di kawasan Ibu ini. Dan faktor-faktor yang terdiri daripada iklim dan bentuk muka bumi geomorfologi. Dan dalam pengenalan ini kita insya-Allah dapat memahamkan masyarakat di sini bagaimana bencana itu sebenarnya berlaku. Kemudian kita akan dedahkan juga masyarakat dengan satu orang kata kaedah yang bagaimana nak menangani bencana ini seperti jika bencana yang berlaku. Program melibatkan 30 peserta itu melibatkan pegawai atau ranger Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia JPSM, malim gunung, pendaki profesional, Persatuan Rekreasi Luar, pemilik dan pengurus resort, operator pelancongan, pengendali aktiviti Eko Rimba serta komuniti setempat. Turut dilibatkan Jabatan Bomba dan Penyelamat, Angkatan Pertahanan Awam APM dan serta Majlis Daerah Baling. Peserta didedahkan dengan persekitaran di Taman Eko Rimba, pemetaan kawasan muka bumi, cara hadapi bencana awal, pengukuhan komunikasi risiko dan sistem amaran bencana awal. Selain kawasan tadahan Sungai Kupang, kawasan TER yang lain yang terlibat dengan program yang sama ialah Sungai Sedim, Telaga 7 Langkawi dan Puncak Janing Kuala Nerang. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ tetap meneruskan menawarkan perkhidmatan gantian dokumen penting secara percuma kepada penduduk terjejas banjir yang kehilangan dokumen terbabit. Ketua Pengarah Datuk Zalani Hashim berkata, inisiatif Touchpoint jabatan itu khusus untuk semua penduduk terjejas banjir tahun ini. Penawaran gantian dokumen penting seperti lesen memandu Malaysia LLM, lesen kenderaan motor LKM dan sijil pemilikan sementara VOC. Yang perlu kita santuni, bantu mereka, kita santuni. Sebab itu adalah dokumen keselamatan mereka, tetapi disebabkan oleh banjir, dokumen itu hilang. Kita cek dalam ada proses kita melalui daftar pejabat daerah. Mereka ni memang sebenarnya mangsa bencana dan kita susul galuh dengan database kita. Kalau betul mereka itu mempunyai maklumat dalam database kita, kita akan reissue. Katanya pihaknya pernah membantu mangsa kejadian kepala air di Kedah tahun lalu. Beliau berkata demikian pada sidang media pada Majlis Pelancaran Kios Negeri Kedah di Ibu Pejabat JPJ Negeri Jalan Sukamenanti. Hadir sama Timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan Operasi AD Fazli Ramli dan Pengarah JPJ Kedah Aman Shah Hashim. Prihatin terhadap nasib warga emas di kalangan ibu tunggal yang terbuang, Persatuan Kebajikan Warga Emas Langkasuka Daerah Kubang Pasu atau pewaris terpanggil untuk membantu golongan itu. Pengerusi pewaris Dr. Muhammad Zulkarnain Ghazali berkata sebuah asrama bakal didirikan di kawasan Jitra bagi menempatkan golongan itu sebagai tempat berteduh dan kemudahan lain yang bersesuaian. Katanya satu tapak telah dikenal pasti dan apabila terbina asrama tersebut, pada permulaan lebih kurang 50 warga emas terbuang dan tidak dipedulikan oleh anak-anak mereka akan ditempatkan di situ.
Menyediakan sebuah asrama bagi warga emas, khususnya di kalangan ibu-ibu tunggal yang terkesan akibat daripada ditinggalkan oleh anak mereka ataupun kesibukan anak mereka untuk pulang melihat ibu mereka sendiri. Inilah peluang terbaik ya untuk berinfak ataupun menyumbangkan jika anda berminat bersama dengan pewaris. Beliau yang juga pensyarah Universiti Utara Malaysia UUM berkata, orang ramai juga diberi peluang untuk sama-sama membantu dengan menyalurkan sumbangan sebagai amal jariah bagi merealisasikan pembinaan asrama berkenaan. Anda yang ingin mendapatkan maklumat lanjut boleh melayari Facebook Pewaris Langkah Suka atau MNE email pewarislangkahsuka@gmail.com. Sekian paparan dari Kedah, kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih Siti Zaidah. Sederet 4 rumah di Taman Perumahan Taman Indah Jabi Pokok Sena Kedah musnah dalam kejadian kebakaran tengah malam tadi. Turut musnah 2 buah kereta dan sebuah motosikal. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Pokok Sena Azrul Musa dalam kenyataannya memaklumkan 2 jentera bomba masing-masing dari Balai Pokok Sena dan Alustar bergegas ke lokasi kejadian sebaik menerima aduan. Turut membantu 8 jentera bersama 36 anggota pasukan bomba sukarela PBS, antaranya dari PBS Kota Sarang Semut, PBS Seberang Nyonya dan PBS Pendang. Bomba berjaya memadamkan kebakaran dari merebak ke kediaman yang lain. Tiada sebarang kemalangan jiwa dilaporkan dan punca kejadian masih dalam siasatan. Operasi pemadaman selesai kira-kira pukul 3 pagi. 4 warga asing dicekup di sempadan Malaysia-Thailand selepas disyaki cuba menceroboh masuk ke negara ini secara haram. Suspek dikesan menaiki motosikal dan menggunakan lorong tikus. Penahanan dibuat di kawasan tanggungjawab Brigade ke-6 Infanteri Malaysia di Kuala Nerang. Sebaik mengesan kelibat pihak berkuasa, pendatang asing tanpa izin parti yang menunggang 2 motosikal bernambur pendaftaran Thailand cuba meloloskan diri. Usaha terbabit bagaimanapun hanya sia-sia apabila mereka berjaya diberkas. Semakan mendapati parti berusia antara 16 hingga 38 tahun itu tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah. Mereka diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Kes dirujuk mengikut Akta Imigresen 1963. Perkembangan bola sepak melibatkan pasukan Kedah Darul Aman KDA-FC. Pemain skuad kebangsaan Tajikistan Amirbek Jorabev menjadi pemain import pertama diikat KDA-FC bagi menghadapi saingan Liga Malaysia musim 2023. Amirbek menandatangani kontrak selama setahun bersama skuad Kedah. KDA-FC dalam kenyataan memaklumkan Amirbek yang bermain di posisi tengah akan mengisi slot kuota pemain import Asia. Kehadiran Amirbek diharap mampu memperkukuh dan menguatkan jentera tengah pasukan Kedah yang dilihat kurang mantap sejak beberapa musim lalu. Kekuatan di bahagian tengah ketika bertahan adalah aset berharga dalam gaya permainan pemain kelahiran Dushanbe, Tajikistan tersebut. Amirbek memulakan kerjaya bola sepak bersama kelab Rusia CSKA Moskow B pada tahun 2013 dan kelab terakhir diwakili pemain berusia 26 tahun itu adalah United City di Filipina. Pemain itu akan menyarung jersey nombor 6 bersama skuad Sang Kenari. Penang Bridge International Marathon PBIM akan menjadi salah satu acara marathon terkenal di Asia pada masa akan datang. Exco Pelancongan dan Ekonomi Kreatif Yo Soo Hin berpendapat PBIM mempunyai daya tarikan tersendiri. Pada penganjuran kali ini, seramai 26,000 peserta mengambil bahagian dalam larian bertaraf antarabangsa itu. Is to upgradekan lagi standard of PBIM. We are aiming to achieve the gold level yang bertaraf antarabangsa untuk PBIM. Kita mempunyai satu misi untuk menjadikan PBIM sebagai satu running event, bukan hanya hadkan di region Southeast Asia, yang juga merupakan satu big event untuk running di Asia ini. 3 acara dipertandingkan pada penganjuran tersebut, iaitu maraton penuh melibatkan jarak 42 km, separuh maraton dengan jarak 21 km dan larian 10 km bagi kategori terbuka. Memulakan langkah pertama memerlukan 1000 kekuatan. Langkah seterusnya memerlukan nekat dan juga keyakinan.
Namun anda semua perlu menyokong dan juga membantu mereka kerana kepulihan itu pasti. Antara fokus lintas langsung negeri di bawah bayu petang ini, Sabah akan terus perkukuh kerjasama dengan negara China. Butirannya bersama Anisha Dowles di Kota Kinabalu. Silakan, Ann. Ya, sahih. Sabah akan terus memperkukuh hubungan dengan China merangkumi kerjasama dalam 3 bidang penting iaitu pelancongan, pembangunan modal insan dan memanfaatkan sumber asli. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata jumlah ekspor komoditi yang besar dari Sabah ke China dan peningkatan jumlah pelancong China ke Sabah khususnya sebelum pandemik COVID-19 bukti kerjasama tersebut perlu dikekalkan. Jelas Datuk Haji Ji, Sabah harus membuka lebih banyak penerbangan terus dan laluan pelayaran untuk membolehkan rakyat Sabah melancong ke China dan sebaliknya bagi merancakkan semula sektor pelancongan akan datang. Beliau juga berkata kerajaan negeri mengalu-alukan lebih banyak universiti dan institut latihan China menubuhkan kampus cawangan mereka di Sabah bagi melihat integrasi yang lebih baik dalam banyak bidang. Datuk Haji Ji turut memuji usaha Persatuan Persahabatan Malaysia China Sabah yang bekerja tanpa jemu melaksanakan usaha dalam meningkatkan hubungan antara Sabah dan China. Beliau berkata demikian dalam ucapan sambutan ulang tahun ke-48 penubuhan hubungan diplomatik antara Malaysia dan China dan ulang tahun ke-10 sambutan Persatuan Persahabatan China Sabah di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan oleh Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan. Pelantikan 7 timbalan menteri dari Sabah dalam Kabinet Persekutuan peluang yang perlu dimanfaatkan untuk menyumbang kepada rakyat. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict berkata ini adalah masa untuk mereka yang dilantik bekerja demi rakyat. Yang pentingnya, pelantikan telah pun dibuat dan masanya untuk menteri-menteri yang dilantik, timbalan-timbalan menteri yang telah dilantik itu untuk bekerja, untuk deliver kepada rakyat. Beliau yang juga ahli Parlimen Penampang berkata demikian ketika ditemui media di Penampang. Dalam pada itu, ahli Parlimen Sepanggar Mustafa Sakmud yang dilantik sebagai Timbalan Menteri Sumber Manusia menerusi kenyataan menzahirkan ucapan terima kasih atas pelantikannya dan bertekad memastikan segala inisiatif yang diambil dalam kementerian itu akan memberi manfaat kepada rakyat. Sementara itu, Pembantu Menteri Kerja Raya yang juga Wakil Rakyat Bingkor, Datuk Robert Tawik berharap barisan Kabinet Kementerian Kerajaan Perpaduan dapat memberikan perhatian penuh permasalahan dan pembangunan penduduk di luar bandar khasnya di Sabah. Harapan kita supaya ahli-ahli parlimen yang dilantik sebagai timbalan Menteri Persekutuan ini dapat memberikan tumpuan ataupun mengambil perhatian permasalahan-permasalahan kita yang ada di negeri Sabah ini untuk dibawa di peringkat persekutuan. 7 timbalan menteri yang dilantik adalah Datuk Aminah Aching sebagai Timbalan Menteri Perladangan dan Komoditi, Datuk Muhammad Yusof Afdal, Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi, Mustafa Sakmud, Timbalan Menteri Sumber Manusia, Khairul Firdaus Akbarhan, Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya, Datuk Muhammad Alamin, Timbalan Menteri Luar Negeri, Datuk Arthur Joseph Kurup, Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi dan Chan Fong Hin, Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Sektor pelancongan di Sabah diyakini terus melonjak dan kembali pulih dengan pelbagai usaha pembangunan kemahiran dan peningkatan promosi oleh usahawan terlibat. Antaranya adalah menerusi penganjuran Pesta Seni Jom Cutibah 2022 oleh salah satu koperasi tempatan di Sabah yang berperanan sebagai pembimbing dan peneraju dalam perkhidmatan promosi pelancongan di Sabah.
Menteri Pembangunan, Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict yakin usaha seumpama berupaya menjadi pemangkin pembangunan industri pelancongan di Sabah sekaligus menyumbang kepada pemulihan ekonomi di negeri ini. Beliau berharap usaha seumpama turut dicontohi koperasi lain di Sabah dalam memulihkan semula ekonomi yang terjejas teruk akibat pandemik COVID-19. Demikian ucapannya dalam majlis makan malam pelancaran pembangunan kemahiran dan keusahawanan sempena Pesta Seni Jom Cuti Bah 2022 di Kota Kinabalu. Teks ucapan dibacakan Pengerusi Angkasa Sabah Dr. Zamri Gulam Rasul yang turut menyatakan komitmen sama dalam usaha membangunkan ekonomi Sabah. Kita mengharapkan ada satu momentum yang boleh berlaku di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi untuk melonjakkan ekonomi. Kita mengharapkan ada satu budaya berkoperasi ini dilaksanakan setiap kawasan di kawasan negeri Sabah. Niat kita ialah untuk menjelajah ke 25 parlimen yang akan datang dan juga akan berjejak ke Semenanjung dan juga akan mempromosi hingga ke luar negara. Penganjuran Pesta Seni Jom Cuti Bah berjaya mendapat 300 penyertaan, antaranya terdiri usahawan IKS dan Kraft, pengusaha inap desa dan pereka pakaian tradisional. Kes jenayah pelajar sekolah di negeri ini meningkat bagi tahun 2022 iaitu 160 tangkapan berbanding 58 orang untuk tempoh sama tahun lalu. Sehubungan itu, Pensuruhjaya Polis Sabah Datuk Idris Abdullah berkata pihaknya akan mempergiat usaha membenteras kesalahan jenayah melibatkan pelajar sekolah dengan kerjasama guru dan ibu bapa. Jelas Datuk Idris, jumlah itu melibatkan 54 tangkapan jenayah indeks dan 106 tangkapan bukan jenayah indeks dengan 79 daripadanya melibatkan umur 13 hingga 15 tahun. Antara kesalahan yang sering dilakukan termasuk rogol, mencuri, pecah rumah, merusuh dan mencederakan. Manakala 3 kes tangkapan kesalahan jenayah dadah melibatkan pelajar sekolah direkodkan menurun 13 kes bagi tempoh Januari sehingga November berbanding tempoh sama tahun lalu iaitu 16 kes. Beliau berkata demikian dalam ucapan penutupan kursus asas pegawai kanan Inspektor Kor Kadet Polis Kontingen Sabah Siri 1 2022 di Institut Pendidikan Guru Kampus Keningau. Teks ucapan dibacakan Ketua Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Kontingen Sabah SSC Suparamanian Anak Lelaki Ramasamy. Sementara itu, ketika ditemui, SSC Suparamanian berkata kerjasama Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah melalui penubuhan Kor Kadet penting dalam membentuk warga guru menjadi mata dan telinga polis. So saya harap silaturahim di antara pihak polis Diraja Malaysia dan juga para guru sentiasa berterusan untuk kejayaan masyarakat. Apa yang kita harapkan selepas guru-guru ini mengikuti kursus Kadet Polis ini, mereka lebih berkeyakinan dan kemudian boleh membawa cabaran guru Kadet Polis ini kepada pelajar lah selepas ini nanti. Guru-guru diberi pendedahan mengenai masalah-masalah disiplin yang berlaku di sekolah, masalah-masalah jenayah berlaku yang di kalangan remaja-remaja sekolah. Oleh yang demikian, guru-guru Kadet Polis boleh menerapkan disiplin kepada ahli-ahli Kadet Polis di sekolah. Seramai 97 guru dari seluruh negeri terlibat kursus berkenaan selama 6 hari berakhir semalam. Kolej Teknologi Yayasan Sabah KTYS melebarkan jaringan kerjasama dalam melaksanakan program yang menyokong kepada pembangunan modal insan bagi meningkatkan kesejahteraan komuniti setempat bersama Yayasan Ikhlas. Ketua Eksekutifnya, Samin Ongki berkata kerjasama ini akan membuka lebih banyak peluang pelaksanaan aktiviti secara intervensi terutama dalam menunaikan tanggungjawab sosial kepada masyarakat. Kita bekerjasama untuk memastikan bahawa pelajar-pelajar kita di Kolej Teknologi Yayasan Sabah ini terlibat dengan aktiviti-aktiviti kemanusiaan dan juga kesukarelawan. Jadi buat permulaan ini
kita bersetuju untuk menyertai misi Yayasan Ikhlas di Sabah ini. Beliau berkata demikian kepada media selepas menandatangani memorandum persefahaman di antara KTYS dan Yayasan Ikhlas di Kota Kinabalu. Pusat Khidmat Komuniti KTYS yang dilancarkan September lalu telah menjalankan beberapa aktiviti, antaranya membina pusat orang kurang upaya di Tuaran serta menaik taraf beberapa perhentian bas sekitar bandar Kota Kinabalu menggunakan kemahiran pelajarnya. Hasil daripada kerjasama ini juga akan memberi peluang kepada para pelajar dan juga para staf untuk turun bersama Yayasan Ikhlas mengaplikasikan kemahiran dan kepakaran mereka. Contohnya dalam bidang membaik pulih bangunan ataupun membaik pulih sekolah. Dalam program sama, KTYS turut menerima sumbangan bernilai RM10,000 daripada Yayasan Ikhlas. Baik, sekian perkembangan dari Sabah. Berita seterusnya kembali bersama Sahih. Sahih, silakan. Terima kasih, Anne. Syarikat Industri Kecil dan Sederhana IKS di Malaysia menyumbang sebanyak 47% tenaga kerja di negara ini. Menteri Pembangunan, Usahawan dan Koperasi Datuk Ewan Benedict berkata sebagai kementerian yang menjaga sektor berkenaan, beliau akan menumpukan sepenuhnya untuk memimpin kementerian berkenaan bagi memastikan peluang pekerjaan kepada pencari kerja. 47% tenaga kerja di negara ini diberikan oleh syarikat-syarikat yang dikategorikan sebagai syarikat perusahaan industri kecil dan sederhana. Maka penting sekali untuk saya terus memimpin kementerian ini supaya tenaga kerja rakyat Malaysia terus mendapat pekerjaan melalui peluang-peluang yang ditawarkan oleh sektor industri kecil dan sederhana. Beliau berkata demikian di Penampang. Datuk Ewan Benedict dilantik sebagai Menteri Pembangunan Keusahawanan dan Koperasi pada 2 Disember lalu. Sementara itu, mengenai pelantikan Timbalan Menteri dari Sabah dalam Kabinet Penuh Persekutuan yang diumumkan Perdana Menteri semalam, Datuk Ewan berkata inilah masanya mereka yang dilantik bekerja untuk rakyat. 7 daripada 15 Timbalan Menteri Kabinet Persekutuan yang dilantik adalah dari Sabah. Expo Seni Mempertahankan Diri Borneo BMAX 2022 di Labuan. Darren Koh dan Maureen He masing-masing muncul juara acara kickboxing pada kejohanan tersebut. Selaku juara, kedua-dua mereka menerima tali pinggang title belt. Kejohanan itu juga menyaksikan peserta tuan rumah Labuan mendominasi 3 daripada 5 kategori utama yang dipertandingkan. Dalam saingan tersebut, Darren mengungguli acara full contact kickboxing 63 kg selepas menewaskan Jason Lung dari Sabah. Sementara Maureen dari Sarawak menumpaskan Maggie Queen dari Labuan dalam acara sama 52 kg wanita. I'm very happy lah. Thanks to all my coaches, thanks to all my supporter. Without them, hari ini tidak akan menang piala ini. Saya rasa gembira lah. After pay off, then I got received. I get champion, continue training and continue join some competition. Hadiah kepada pemenang disampaikan Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Labuan, Ridwan Muhammad Ismail yang dianjurkan bersama Persatuan Wushu Labuan dan Persatuan Sukan Kickboxing Labuan. Kita ke Sarawak. Fokus dari Bumi Kenyalang hari ini ialah berkaitan dana untuk penggiat industri kreatif. Perinciannya bersama Buma Win. Silakan Buma. Baik, terima kasih Sahi. Sejumlah 3.7 juta ringgit dibelanjakan tahun ini bagi menghidupkan semula program seni, kebudayaan dan warisan yang terkesan akibat COVID-19. Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu berkata, walaupun dana yang diperuntukkan berjumlah 10 juta ringgit masih berbaki, namun kerajaan mempunyai program dan dana baru tahun depan bagi penggiat industri kreatif.
Venue will still be the same, waterfront. Dato' Sebastian Ting menjelaskan ia melibatkan peruntukan yang diluluskan kepada 81 persatuan yang memohon dana terbabit. Dato' Sebastian ditemui media selepas majlis perasmian Literature Forum di Kuching. Beliau dalam pada itu turut mendedahkan majlis sambutan ambang tahun baru 2023 pada 31 Februari ini akan disambut dengan skala lebih besar. We have the countdown this year on the 31st of December. I think the venue will still be the same, waterfront. Yes, the venue will be there. Yes, it's going to be a huge celebration. I think the crowd will be bigger this year. Please come. Yes, please come. Yeah. Beliau optimis acara yang akan berlangsung di tebingan Sungai Sarawak itu lebih meriah berikutan jumlah kes COVID-19 yang semakin terkawal. Kerajaan perpaduan perlu berfikir di luar kotak untuk mencari langkah bagi menghadapi cabaran global tahun hadapan. Ahli Dewan Undangan Negeri Tupong Fazruddin Abdul Rahman berkata, rakyat mengharapkan kerjasama ahli-ahli politik dapat dilaksanakan dengan baik bagi menjamin kesejahteraan rakyat. Kerajaan perpaduan ini, jadi kita mengharapkan dengan representation yang ramai ini, ianya akan mampu memberi impak yang positif kepada Sarawak. Fazruddin menambah, kerajaan perpaduan dibentuk bagi tujuan menstabilkan senario politik negara seperti yang dititahkan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah selepas tiada parti politik memperoleh majoriti mudah pada pilihan raya umum ke-15 yang lalu. Jelasnya meskipun ideologi dan perjuangan masih mengikut parti masing-masing, namun kerjasama diteruskan di peringkat persekutuan demi rakyat. Baik, sementara itu, pelbagai program berpaksikan belia telah dirancang bagi meranjakkan lagi penglibatan belia pada tahun hadapan. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Tupong, Fazruddin Abdul Rahman, program pertandingan perbahasan dan kebajikan antara yang terawal bakal dilaksanakan di kawasannya tahun depan memandangkan menghampiri bulan Ramadan. Sudah tentu kita sentiasa merencanakan program berkala. Ianya adalah program yang kita anjurkan berkesinambungan dan antara elemen yang kita tekankan adalah sudah tentu dari sudut keusahawanan, sudut teknikal dan sudut pendidikan. Fazruddin memberitahu program-program berkenaan telah dibincang bersama pemuda N6 Tupong untuk dilaksanakan. Beliau ditemui media selepas menyempurnakan semburan air bomba pada Majlis Berkaitan Perdana Anjuran Kawasan Ruku Tetangga KRT dengan kerjasama Surau Darul Ikhlas Flat Sriwangi di Kuching. Seramai 18 kanak-kanak terlibat dalam program sahri tersebut yang merupakan program sinonim dengan musim cuti sekolah. Saudara, komuniti bidayah digalak untuk menerokai industri hiburan dan muzik dalam mempromosikan keunikan masyarakat bidayah ke persada lebih tinggi. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tebedut Dr. Simon Sinang Bada yakin terutamanya generasi muda daripada komuniti itu juga mempunyai idea baharu untuk menghasilkan karya seni muzik yang mampu menarik minat pendengar. Satu contoh. Dr. Simon menambah, generasi muda yang mempunyai minat dalam industri muzik perlu mengambil peluang dalam pelbagai platform yang ada termasuk di stesen radio YFM untuk mengembangkan bakat dalam bidang tersebut. Beliau berucap demikian pada program Rami Christmas 2022 Anjuran Pusat Khidmat Masyarakat Adun Tebeduk dengan kerjasama YFM dan unit Saberkas Tebeduk di Kampung Daha Kisau Tebeduk. Dalam pada itu, beliau turut menzahirkan penghargaan kepada stesen radio YFM yang terus menyalurkan maklumat berinformasi kepada komuniti budaya selain memberikan peluang memartabatkan karya penggiat seni anak budaya agar tidak hilang di telan zaman. Pada program itu turut diadakan rakaman Rami Christmas 2022 dan persembahan artis-artis tempatan. Kita berharap. Baik, seramai 10 peserta cilik bakal berentap di pentas separuh akhir bagi pertandingan Bintang Kecil 2022 pada 17 hari bulan ini bertempat di Auditorium Piramli RTM Kuching. Mereka terdiri daripada 2 wakil masing-masingnya dari Sarawak dan Sabah, Pulau Pinang, Perlis, Negeri Sembilan, Pahang, Johor dan Selangor.
Kesemua peserta yang kini berada di Kuching telah diberikan taklimat tentang program dan aktiviti yang bakal diikuti sepanjang berada di Kuching. Pada peringkat separuh akhir, 6 peserta akan dipilih untuk ke pentas akhir yang akan dijadualkan pada 24 hari bulan ini bertempat di Stadium Perpaduan Kuching. Dalam sesi taklimat yang diadakan di RTM Kuching hari ini, kesemua peserta bakal mengikuti kelas motivasi, kelas seni persembahan dan kelas vokal sebagai persediaan sebelum kepersembahan akhir. Di samping itu juga, para peserta akan dibawa mengikuti aktiviti riadah seperti lawatan ke Muzium Budaya Borneo. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Salam sejahtera dan salam perpaduan. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Sahi, silakan. Terima kasih, Ibu Ma. ...104 individu menjadi penerima darjah kebesaran dan pingat sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke-77 Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah. Senarai didahului Menteri Perangan Antarabangsa dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Tengku Datuk Seri Zafrul antara dua penerima dikurniakan darjah kebesaran Seri Paduka Mahkota Selangor SPMS yang membawa gelaran Datuk Seri. Sementara itu, Mufti Selangor Datuk Dr. Anha Opir dikurniakan darjah kebesaran Datuk Setia Sultan Sharafuddin Idris Shah SSIS yang membawa gelaran Datuk Setia. 10 penerima dikurniakan darjah kebesaran Datuk Paduka Mahkota Selangor DPMS. Antaranya Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke United Kingdom dan Ireland Utara Datuk Zakri Jaafar dan Duta Besar Malaysia ke Jepun Syahril Effendi Abdul Ghani. Turut menerima DPMS adalah Naib Chancellor Universiti Putra Malaysia Profesor Datuk Dr. Muhammad Roslan Sulaiman, Penasihat Undang-Undang Selangor Datuk Salim Soib Elias Hamid dan Hakim Mahkamah Tinggi Seremban Azizul Azmi Adnan. Majlis Istiadat Pengurniaan Darjah dan Bintang Kebesaran serta pingat dilaksanakan di Istana Alam Shah, Kelang. Pelancongan masjid merupakan salah satu cabang aktiviti pelancongan untuk mengenali sejarah, fungsi, aktiviti atau perjalanan institusi masjid tersebut. Namun, hanya masjid yang ditetapkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan Kementerian Pelancongan sahaja yang boleh dilawati oleh para pelancong dengan bantuan sukarelawan pemandu pelancong. Ikuti laporan disediakan wartawan JAKIM Amin Fauzi. Sukarelawan pemandu pelancong bertanggungjawab berkongsi dan menerangkan maklumat berkenaan sejarah masjid, seni bina dan reka bentuk peradaban Islam, kaedah bersolat mahupun berwuduk bersesuaian dengan cara hidup Muslim. Menurut penyelaras pemandu pelancong Masjid Putra, Raja Aman Shah, Raja Kamaruzaman, sukarelawan pemandu pelancong ini juga berperanan menyebarkan dakwah di samping menjawab persoalan diutarakan pelancong bagi mengelakkan kekeliruan berkaitan Islam, terutamanya Islamfobia. Bila-bila boleh masuk dan memang kami galakkan mereka untuk tengok solat jemaah dan sebagainya. Dan kalau waktu petang dia masuk, boleh tengok lampu-lampu, keindahan masjid tu dari segi bannernya. Secara tak langsung kesempatan yang diberi itu kami ambil lah untuk sampaikan Islam. Sebab memandangkan Islamfobia ni memang ada kepada mereka, very skeptikal lah. Tapi bila kita dah sampaikan kepada mereka, nombor satu ialah adab akhlak tu sendirilah, kan. Mereka tak baca Quran, mereka tak tahu hadis, mereka baca kita. So kalau kita mempamerkan satu akhlak yang baik, berbahasa yang baik, kesopanan dan kesecaraan tu, di situlah mereka rasa terwujud dan amat mesra. So bila dia dah mesra dengan kita tu, kita senang untuk bercerita berkenaan agama khasnya lah. Menurutnya lagi, ramai dalam kalangan pelancong tidak menyangka masjid mampu menjadi pusat sehenti bagi umat Islam kerana pelbagai kemudahan ada disediakan di masjid. Para pelancong juga akan dibawa melawat ke semua kawasan masjid seperti ruang solat, tempat mengambil wuduk, perpustakaan, muzium dan juga auditorium sambil diberi penerangan
beserta dakwah. It's very beautiful and it's like the first time I went to this kind of place. It's not only the beautiful the place, but also the ritual, how they pray, because we haven't known how they pray and why they need to pray 5 times a day. Yeah, so after he explained all the things for me, I think, wow, I know why they do like this. 日本では仏教がほとんどでイスラム教初めてでいろいろ東南アジア行ったんですけど初めてモスクに来ました。なのでちょっと今回興味持ったんでお祈りとかお祈りの仕方とか教えてもらったんで勉強したいと思います。 Antara kekangan adalah apabila tidak semua pelancong mampu berbahasa Inggeris. Justru, pemandu pelancong perlu mempelajari lebih daripada satu bahasa bagi memudahkan komunikasi. Membawa pelancong dari pelbagai negara untuk mengenali dan memahami budaya Islam di Malaysia bukanlah sesuatu yang mudah atas kekangan komunikasi. Oleh sebab itu, para pemandu pelancong perlu menguasai pelbagai bahasa agar informasi yang disampaikan dapat difahami oleh pelancong dengan mudah. Duta Islam yang dilihat kecil, tugasnya ini sebenarnya memainkan peranan yang sangat penting dalam membantu memperkenalkan keindahan fungsi masjid kepada pengunjung yang berlainan agama, bangsa dan negara. Abdul Fauzi, laporan Jakir. Polis menafikan dakwaan berlaku kejadian penculik, mengambil dan menjual organ manusia ke hospital di Johor seperti itulah dalam sebuah video berdurasi 11 saat di platform TikTok sejak 2 Oktober lalu. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, Assistant Commissioner ACP Raup Selamat memaklumkan satu laporan polis diterima pada 12.27 tengah malam tadi berhubung hantaran berunsur fitnah tersebut yang dimuat naik di akaun estetik Haru. Menurut ACP Raup, pihaknya tidak menerima sebarang laporan berhubung penculikan dan penjualan organ seperti didakwa dalam hantaran tersebut. Justru orang ramai dinasihat tidak terpedaya dan tidak menyebarkan sebarang kenyataan yang tidak pasti kesahihannya. Kes disiasat mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan boleh dikenakan denda maksimum RM50,000 setahun penjara atau kedua-duanya sekali. Kesalahan juga boleh dikenakan tindakan undang-undang mengikut Seksyen 505(b) Kanun Keseksaan iaitu penjara maksimum 2 tahun, denda atau kedua-duanya sekali. Jabatan Kesihatan Negeri Johor JKNJ mengingatkan orang ramai agar tidak terpedaya dengan mesej menerusi WhatsApp dan Telegram yang menyamar sebagai pengarahnya Datuk Dr. Aman Rabu. JKNJ menerusi hantaran di Facebook memaklumkan terdapat mesej yang menyamar sebagai Datuk Dr. Aman meminta wang daripada pelbagai individu. Kenyataan itu menyebut mesej dihantar menggunakan nama Dr. Aman adalah palsu. Sindiket dikesan menghantar pesanan secara rawak kepada banyak pihak termasuk pengamal media. Justru orang ramai diminta tidak melayan permintaan yang menggunakan nama Datuk Dr. Aman. Beliau mengesahkan telah membuat laporan polis berkenaan kes pengodaman tersebut. Berita wilayah berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my yang sahih di RTM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perpaduan.